dosa-dosa yang terdahulu, semasa dan juga pada masa akan datang. Ini ada sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut. Jadi alhamdulillah, serba sedikit saya menyampaikan kepribadian, ciri-ciri unggul yang ada di dalam diri Muhammad Al-Fatih ini. Mungkin saya habiskan dalam masa 10 minit lagi, boleh? Kita genapkanlah. Sempat tak? Okey, jam 7 insya-Allah. Jadi kalau kita nak katakan Muhammad Al-Fatih ini sifat dia tiada pilih bulu lah, maknanya dia ambil kepakaran orang-orang kafir. Begitu juga kita, bolehlah kita mengkaji kitab-kitab, bukan semata-mata kitab-kitab agama sahaja, tetapi kitab-kitab orang barat, Bible, boleh kita kaji semata-mata untuk ilmu, untuk ilmiah. Kalau nak tahu, sebelum saya terlupa, Muhammad Al-Fatih dia mempunyai, dia mempelajari 7 bahasa. Tengok, 7 bahasa. Tujuannya apa? Supaya tidak tertipu oleh orang-orang yang bukan Islam. Dia belajar bahasa Latin, bahasa Greek, Hebrew. Hebrew ni bahasa orang-orang Yahudi. Pada zaman Rasulullah SAW, baginda memutuskan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Hebrew atau Ibrani. Dalam masa berapa hari dia belajar, dia dapat kuasai bahasa tu dalam masa, tak silap saya, 14 hari ataupun 17 hari. Zaid bin Sabit. Untuk apa? Apabila surat menyurat dengan orang Yahudi supaya kita tidak tertipu. Jadi ini yang dicontoh oleh baginda Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, bahasa Greek tadi saya sebut, bahasa Latin, bahasa Turki. Lagi satu saya tidak ingat, bahasa Turki. Jadi bahasa ini mengambil peranan supaya kita tidak tertipu oleh musuh-musuh Islam. Ya, kita mempelajari, kalau sekarang ni banyak bahasa yang kita nak kena pelajari. Kita dah ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Cuba bahasa Arab kita dah ada sikit, kita dah boleh baca Al-Quran tu, dah boleh lah bahasa Arab sikit sedikit sedikit lah. Okey, dan seterusnya bahasa, kalau kat sini Singapura apa? Mandarin, Tamil, boleh kita belajar bahasa ni. Sebab kita hidup kat Singapura ni bermacam-macam race, bangsa. Kan kita sekarang ni racial harmony kan. Jadi kita nak kena tahu juga bahasa mereka, supaya apabila mereka sampaikan bahasa mereka, manalah tahu kan, orang yang nak berdakwah, orang-orang yang bukan Islam ni, kita tak tahu sama ada dia ada yang tersirat, kita tak tahu. Kita happy dia, kita tepuk dia, tapi kita tak faham. Kalau dia translate pun, mana kita tahu sama ada translate dia betul ke tidak. Kalau kita direct, kita dapat tahu bahasa yang digunakan. Jangan main-main lah. Aku pun tahu bahasa kau. Kita mesti nak kena tahu bahasa-bahasa orang-orang di sekeliling kita. Okey? Jadi Muhammad Al-Fatih ini, dia yang saya beritahu tadi, Urban itu orang kafir, dia bukan orang Islam. Tetapi Muhammad Al-Fatih tetap nak mengambil kepakaran itu, sampai dia bersungguh-sungguh untuk dia ambil suruh kepakaran yang pegali tanah tu, suruh selamatkan Urban. Okey, maknanya Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia begitu bertolak ansur. Bertolak ansur. Seterusnya, Muhammad Al-Fatih juga tidak hanya mengarahkan pembinaan meriam, malah menyediakan dengan lengkap semua bahan-bahan. Maksudnya, pada awalnya Raja Konstantinopel ni bukan Sultan Muhammad Fatih yang saya maksudkan. Raja Konstantinopel pada zaman itu, dia mengambil Urban ini, terus dia suruh kau buat senjata. Lain pada Sultan Muhammad Fatih, dia dah buat bahan-bahan pun dia dah sediakan, tinggal nak pasang aja. Tengok betapa hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya 22 tahun, muda. Saya sekarang 26 tahun, dah terlebih lah tu.
Okey. Hikmah di sebalik kejayaan beliau, yang mana dalam sejarah, bermaksud sejarah ialah ibrah. Ibrah hanya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menggunakan akal untuk berfikir. Kalau dalam ayat Al-Quran, kalau kita pernah baca, ulul albab, orang yang menggunakan akal fikiran. Ibrah, dia mengambil iktibar daripada sejarah. Kenapa kita nak belajar sejarah ini? Kenapa kita perlu tahu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Ibrah, orang yang menggunakan akal fikiran, dia akan tahu apa sebenarnya di sebalik sejarah ini, apa yang dia boleh ambil sebagai satu manfaat di dalam diri mereka. Okey. Jadi ternyata yang saya katakan tadi, rahsianya beliau sangat kuat bangun malam menunaikan solat sunat, baik solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Sedangkan pemimpin ini apabila malam harinya, dia pastikan tentera-tenteranya bangun malam. Dia kejut tentera-tenteranya, bangun malam, dan berdoa, berzikir. Mudah-mudahan apabila keesokan hari, apabila kita memerangi Konstantinopel, kita berjaya, kita dapat buat dengan sebaik-baiknya, dengan kita iringi dengan tawakal ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita berazam sesuatu perkara, kita usaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemeriksaan, ya, pelajar-pelajar yang sedang mengambil pemeriksaan, kita kasih motivasi. Kita ceritakan kisah-kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ini, seorang pemuda. Muda lagi dah tahu pasal sains ketenteraan. Ini kan pula matematik, sains. 2 hari yang lepas, saya ada attend bengkel ilmiah pemikiran tajdid yang disampaikan oleh Dr. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan ini adalah cucu kepada Syekh Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin, yang mana sekarang ni Presiden Mesir. Siapa? Muhammad Mursi, di antara jawatan kuasa Ikhwanul Muslimin. Beliau juga hafiz. Muhammad Mursi ni hafiz. Jadi apabila saya attend bengkel Dr. Tariq Ramadan ini, dia kata apa yang buat Islamic, apa dinamakan Islamic Science. Siapa yang gelarkan Islamic Science itu Islamic? Soalan dia disampaikan kepada kita, kita tergaruk-garuk kepala. Siapa yang gelarkan orang-orang yang mengkaji sains ini Islam? Bagaimana kita kategorikan orang-orang yang mengkaji sains ini Islam? Jadi semua tak dapat jawab dengan tepat. Dr. Tariq Ramadan tu, dia pun tidak menyampaikan dia punya solusi dia. Jadi dia suruh kita berfikir. Saya pun sedang carilah apa dia punya jawapannya. Siapa yang menamakan orang yang mengkaji sains? Okey, kalau dia tanya, kalaulah orang yang setuju dengan sistem Darwinism, sistem apes, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah dikategorikan dia bukan Islam? Ada yang cakap Islam, tapi dia setuju dengan Darwinism. Kenapa awak cakap Islam? Jadi siapa yang katakan itu Islam? Jadi bermacam-macam pandangan, macam-macam diperbincangkan. Akhirnya Dr. Tariq dia menyampaikan yang mana sains, pakar kaji sains ini, kita tidak ada definisi Islam. Maknanya kata orang ini memang beriman dengan Darwinism, dalam masa yang sama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak kategorikan dia? Sebagai dia Islam ke, dia kafir ke? Ba'du, separuh-separuh. Macam mana tu? Jadi semua sedang mengkaji, sebab bengkel ilmiah ni dia tak cukup satu hari. Sepanjang hari tu saya pun tengah terbingung lah apa jawapannya.
Siapa yang katakan Islam betul juga dia cakap. Ada yang kata selagi mana kita mengkaji sains dengan diiringi dengan kerana Allah, diiringi untuk apa tujuannya? Tujuannya kalau dia nak mengkaji sains ni, dia nak mengkaji Darwinism ni, apa dia punya intention dia? Kalau intention dia untuk mengkaji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendalami sains-sains orang-orang barat sebagai ilmu dia, tidak ada masalah. Tapi kalau intention dia berbeza daripada intention orang-orang Islam, kita dah tahu yang dia nak menafikan yang ciptaan Big Bang ini adalah benar. Dia kata Big Bang ni, teori Big Bang ni betul, Darwinism ni betul. Kita dilahirkan dari monyet. Okey. Jadi balik kepada hikmah yang sebelum saya akhiri. Hikmah yang saya katakan tadi adalah bangun malam, solat sunat tahajud, dan dia mentaati syariatullah dan juga mentaati sunnatullah. Dua ini dia jaga. Duniawi dia ada, ukhrawi pun dia ada. Jadi kita nak kejar dua-dua ini. Duniawi kita nak ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu history, ilmu dan macam-macam ilmu. Juga ilmu akhirat juga kita perlu. Membaca Al-Quran dengan bertajwid, belajar Al-Quran, berzikir, berdoa, spiritual perlu ada. Tak cukup dengan IQ dan EQ, tetapi kita tambahkan dengan SQ, iaitu spiritual. Spiritual perlu ada. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan anak-anak kita daripada kecil untuk mereka berusaha. Kita kasih keyakinan, kita kasih trust. Okay, adik, hari ini abang kasih $10. Dulu mana saya dapat $10 ni waktu kecil-kecil? Tak ada, $2 lah, paling tidak. Ambil dia $10, adik belanja. Tengok, kita nak tahu dia punya mindset dia macam mana. Kita nak didik anak-anak kita ni mesti nak kena ada apa kata orang tu, kepercayaan. Jadi dia rasa ada self confident. Kalau daripada awal kita tak didik macam itu, suruh dia ke depan untuk bercakap. Berbeza dengan Indonesia, saya tengok ceramah-ceramah si cilik, kecil-kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dah boleh berpidato. Subhanallah. Jadi dia ada self confident. Bila dia dah besar nanti, dia dah tak rasa darah gemuruh. Macam kita ni, daripada awal tidak dididik untuk ke depan, jadi masalah darah gemuruh, confused dan sebagainya. Jadi di antara yang saya nak sampaikan, yang mana sebagai rumusan, simpulannya, kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita seharusnya mentaati dua perkara ini. Mentaati syariat Allah, apa dia? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai-bagai yang kita boleh buat. Solat, sunat, berzikir, bermunajat, bermuhasabah diri dan sebagainya. Dan pastinya kalau kita boleh ikut contoh Muhammad Al-Fatih, tidak meninggalkan solat sunat tahajud, subhanallah, marvelous. Tapi kita kadang-kadang kita tidak mampu, kan? Tapi yang hadis Rasulullah SAW sudah menjadi realiti, bermakna selepas 800 tahun hadis itu menjadi satu kebenaran. Itu adalah satu mukjizat Rasulullah SAW, ramalan yang tepat, bukan ramalan yang hanya beramal-amal sahaja. Kita tidak boleh beramal-amal. Okey, yang kedua, mentaati sunnatullah. Sunnatullah ini macam kita harian ni, kita perlu makan, kita mesti ada ilmu juga. Ada orang ada tak secara fitrah aja manusia ni perlu makan? Ada tak yang tak belajar, dia tak makan, dia sendiri akan rasa lapar? Itu sunnatullah. Kita tak boleh lawan sunnatullah ini. Tapi dalam masa yang sama, untuk kita nak mempelajari sesuatu perkara yang baru, perlulah kita mengkaji, buat kajian. Kajilah kisah Muhammad Al-Fatih. InsyaAllah pada bulan Ramadan nanti saya menjemput Dr. Said Khairuddin Al-Junaid. Ya, beliau
memang pakar sejarah. Beliau akan menyampaikan berkenaan tentang Al-Fatih juga pada program kita, iaitu gagasan subuh. Kita akan buat gagasan subuh, solat subuh secara berjamaah pada 9 Ogos, jatuh pada National Day lah, Hari Kebangsaan. Pagi itu kita akan solat sunat, solat fardu subuh secara berjamaah. Malam tu dah buat qiyam dah, kita dah mula qiyam. Kita akan bersahur beramai-ramai dan seterusnya solat subuh, dan selepas itu kita akan dengar talk daripada Dr. Syed Hamidin di sini juga mengenai tentang Al-Fatih. Okey, dan seterusnya kita menggalakkan para jemaah, kalau jemaah ada pernah attend syarahan Dr. Abdul Basit yang pernah kita adakan, beliau menyampaikan apa? Orang yang apabila selepas solat fardu subuh, dia duduk dengan majlis ilmu, selepas itu dia menunaikan solat sunat duha ataupun isyak. Solat sunat duha, ganjarannya apa? Orang yang melaksanakan umrah sempurna, ganjarannya begitu. Jadi kita rebut peluang ini. Kita akan menggalakkan para jemaah yang hadir tu untuk solat bersendirian lah, solat sunat duha secara bersendirian. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang telah menunaikan solat fardu subuh dan seterusnya mendengar majlis ilmu seperti sekarang ini dan seterusnya, sekejap lagi dalam masa 20 minit 7:20 atau 7:25 kita dah boleh solat sunat duha. Kita galakkan diri kita untuk kita solat sunat duha. Kerana kalau sesiapa yang konsisten dalam melakukan perkara-perkara yang sunat, insya-Allah ganjaran dia dan dia punya kesan tu nampak. InsyaAllah perkara yang kecil kita buat ni, insyaAllah konsisten, istiqamah, kita akan nampak kita punya kesan, dia punya keputusan dia. Jadi sama-samalah kita menghadiri nanti gagasan subuh tu. InsyaAllah lah, kalau diberi rezeki, diberikan rezeki yang lebih, kita nak sediakan t-shirt lah, t-shirt secara percuma, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya terlebih dahulu dan juga kepada jemaah yang hadir pada hari ini, agar kita sentiasa menjaga amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia sudah tentu silaturahmi perlu jaga, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang putuskan silaturahmi saudara Islam kita, apalagi keluarga kita yang terdekat, saudara mara. Ialah kita